Boleh. Okay dah, on lah. Testing. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan
bakal menjelma. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada mereka yang sedang menonton Facebook BN Comms pada petang ini. InsyaAllah hari ini saya Ashraf Muslim bersama-sama dengan saya Dato' Adnan Asman, orang yang cukup handsome, cukup hebat. Hari ini program kita dah sembang-sembang santai tentang politik, di mana kita pun baru tahu semalam ialah hari pencalonan diumumkan oleh kita punya Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, calon-calon yang bercakap calon-calon baru calon baru yang terasa macam-macam cerita juga sebenarnya kan, terlalu hangat pada waktu sekarang ini. Jadi hari inilah kita nak sembang-sembang sikit, nak cerita pasal apa yang berlaku tentang politik, apa yang berlaku sekarang ni, sebab ramai kat luar sana kan. Maksud saya jugalah kan, nak tahu apa cerita sebenarnya kan, apa yang terlalu hangat sangat sampai kan ada kata ini salah, itu betul, ini kenapa calon ni, kenapa calon. Jadi kita pun susah nak menjawab. Hari ni kita nak sembang-sembang sikit dengan abang. Okay. Dia apa ni, biasalah bila mana-mana parti mengumumkan calon ni, dia satu proses yang sebenarnya bukan mudah. Sebab pucuk pimpinan ni dia kena ambil kira segala aspek. Pertama dia nak ada satu pasukan yang kuat, dan tentu dia akan ada permintaan di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian. Kita tahu sistem politik ni, dia ada sistem bahagian, kemudian kita ada di peringkat negeri, perhubungan negeri, kemudian di peringkat pusat. Dan kita juga tahu dia setiap gabungan ni, kalau Barisan Nasional kita ada parti-parti komponen. Begitu jugalah Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, GTA, parti-parti lain. Jadi setiap parti ni akan minta seat ni. Biasanya dia sudah ada seat tradisi. Kalau macam Barisan Nasional ni, dia agak susah sikit. Sebab dia dah ada seat tradisi. Maksudnya, kalau kita ambil contoh satu kawasan ni, seat tradisi dia katalah MCA. Yang ni katalah seat tradisi ni memang UMNO. Jadi, tentulah parti yang kata seat tu tradisi dia nak kekalkan seat tu sebagai seat dia. Walaupun seat tu kadang-kadang sudah ada penambahan pengundi Melayu contohnya kan. Jadi, sama ada masih relevan ataupun tidak calon MCA, calon MIC di kawasan itu. Ini akan menjadi pertimbangan pucuk pimpinan, pemimpin parti-parti dalam perbincangan tersebut. Dan biasalah kadang-kadang ada orang yang melobi. Ini memang biasa berlaku lah dalam mana-mana parti. Ada mereka-mereka yang memang bersungguh-sungguh Ashraf nak jadi calon. So mereka akan melobi, pelbagai cara mereka gunakan, macam-macam cara. Macam-macam cara. Jadi sampai ada yang mengajuk orang. Betul. Jadi bila melobi ni meminta untuk menjadi calon, dan merasakan mereka lah yang paling layak untuk menjadi calon. Kadang-kadang mereka dah 5 penggal, 6 penggal. Kita lihat ada beberapa calon-calon ataupun pemimpin Barisan Nasional yang digugurkan kali ini. Dan bagi mereka, walaupun mereka dah 8 penggal, walaupun dia dah 40 tahun menjadi ahli parlimen ataupun 30 tahun menjadi ahli parlimen, tapi bagi mereka, merekalah yang paling layak. Tak adalah orang lain. Maknanya di kawasan parlimen tu mereka saja, dia sajalah yang boleh jadi. Ini antara masalah-masalah yang bukan senang untuk kita tackle lah sebenarnya, Ashraf. Tapi kalau orang tengok kan, saya rasa lah ni pendapat saya lah kan, kenapa keputusan ni dibuat sebenarnya untuk membuat satu pembaharuan. Sebab kita ni dah lama dah dengan sistem yang sama daripada dulu, dah 30-40 tahun. Benda yang sama kan. Dari politiknya, daripada warlord dia, ketua bahagian dia, apa semua. Sama dia punya sistem dia. Dan mungkin ni salah satu perubahan ataupun apa yang dikatakan peremajaan yang sedang berlaku sekarang ni. Nak betulkan balik, buat balik yang baru. Ialah contoh iPhone dulu, iPhone 3 to 10, iPhone 10, 11, 12, 13, 14 kan sampai sekarang ni. Jadi kena ada perkara yang baru, teknologi yang baru, sistem yang baru, orang yang baru. Jadi bila macam tu akan membuatkan ramai orang luar sana, contohnya orang-orang muda ni akan lebih berminat untuk masuk dalam bidang politik ni. Saya Macam rasa so far macam Ashraf sendiri, lepas pada mungkin pagi tadi ada jumpa kawan-kawan ke, macam mana respon diorang? diorang sangat-sangat positif orang muda ni. Macam batch-batch yang baru sekarang ni kan. Mungkin dulu ni tak nak dengar lah pasal politik, tapi bila tengok something new, dan aku rasa macam benda ni boleh kita bersama-sama dengan Barisan Nasional. Itu yang penting. Daripada mereka tak duduk buat apa-apa, kan, just macam aku tak nak tahu pasal politik. Tapi bila macam ni tengok perubahan yang baru, orang yang baru, cara yang baru, kumpulan yang baru. Jadi benda-benda ni akan ada involve ramai lagi kumpulan-kumpulan yang baru, nanti akan bersama-sama orang daripada cerdik pandai, yang banyak kelebihan dekat sini. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu bagi saya keputusan dilakukan oleh
Presiden kita sendiri saya rasa Hmm. sangat-sangat setuju bang. Hmm. Memang perkara ni perlu dilakukan dan terus kita perjuangkan bang. Dah sampai masa dia Dah kan. sampai Dah masanya. masa Kita tak dia. boleh kotak tepu macam tu je daripada Betul, dulu. betul, betul. Dan kalau kita tengok Ashraf calon-calon muda ni, calon-calon baru yang diketengahkan ni, Betul tu. mereka bukan saja memberikan wajah baru kepada barisan calon-calon Barisan Nasional pada PRU 15 ni. Tapi dia juga, kita tahu kali ini dia ada sedikit macam perubahan sentimen. Kalau PRU 14 dulu mereka banyak pergi parti, mereka sokong parti. Dulu Barisan Nasional memang menjadi orang kata apa, punching bag lah. Semua parti akan hentam semua memang akan hentam BN lah. Dan banyak isu berkaitan dengan Barisan Nasional. Sebab mereka tak boleh nilai, Pakatan Harapan mereka tak boleh nilai. Mereka tak boleh nilai Parti Bersatu. Nazim Mahyudin mereka tak boleh nilai sebagai pemimpin dalam Bersatu. Tun Mahathir juga asalnya pemimpin Bersatu ketika Pakatan Harapan menang. So mereka tak boleh nilai. Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu dalam penjara. Kemudian mereka menang, dikeluarkan. Tapi Wan Azizah timbalan Perdana Menteri. Jadi maksudnya mereka tak boleh nilai. Tapi bila mereka jadi kerajaan, rakyat dah boleh tengok. Oh, sekarang ni dulu BN 62, engkau 22 bulan. Tapi 22 bulan walaupun mereka kata bagilah kami masa panjang sikit, 20 bulan ni sekejap saja. Tapi bagi rakyat 22 bulan tu sebenarnya lama. Sebab 22 bulan tu mereka boleh tengok macam mana gelagat, macam mana cara mereka mentadbir, macam mana mereka menguruskan negara dan apa saja permasalahan dalam negara ini yang rakyat rasa yang rakyat rasa masa tu. Bila kita tengok contoh bursa saham kita jatuh kan, daripada nak dekat 1900 mata, lepas tu jatuh. Jatuh. Betul. Mana bayangkan dalam masa 11 hari saja daripada Pakatan Harapan menang tu, kita lihat bursa saham kita jatuh mendadak. Dalam masa 11 hari saja 900 juta lebih US dollar 900 11 hari dalam satu hari keluar daripada BSKL. So jatuh. Itu kalau kita tengok harga sawit contoh daripada bulan 5 sampai bulan 12 Ashraf RM1,500 per metrik tan hilang harga. Maksudnya kejatuhan harga sawit tu jatuh RM1,500 satu metrik tan. So bagi peneroka kalau dia keluarkan katalah sebulan dia keluarkan satu metrik tan sawit, katalah 3,000 lebih, tapi jatuh 1,500 hilang. So dia hilang pendapatan dia RM1,500 kan bagi satu orang peneroka. Pengusaha sawit dan sebagainya. Jadi bayangkan kuasa beli tu jatuh, drop. Duit liquidation tu, duit kecairan tunai untuk digunakan beli kat pasar malam, beli barang sekolah, semua dah jatuh. Jadi keseluruhan tu memberikan kesan menyeluruh kepada ekonomi negara. Dan dalam bursa kita tahu daripada dekat-dekat 1900 mata dia jatuh sampai 1893. Saya tengok dia punya rekod tu, dia dah hampir jatuh ke 1,200 BSKL kita punya indeks. Dekat situ saja kerugian dekat 350 bilion lebih. Kerugian tu yang ditanggung. Dan orang boleh kata, alah itu BSKL apa kena-mena dengan kita. Contohlah orang kata kan Ashraf kan. Tapi macam Ashraf ada tak simpanan dalam tabung haji? Ada. Saya pun ada simpanan tabung haji. Sebab itu bila bursa saham kita jatuh, terasa. Kita rasa. Sebab yang dulu 8%. yes. Sekarang Betul. Sebab tabung haji 50% lebih dia punya portfolio pelaburan dia daripada simpanan kita. Dia bila kita simpan duit dalam tabung haji ataupun dalam bank lah kita simpan. Kita pendeposit. Kita depositkan duit kita dalam tabung haji ataupun dalam bank. Duit ini perlu dilaburkan sebab bank nak kena bayar kita dividen. Betul tak? Kalau bank tak labur, bank simpan situ je tak buat apa. Setiap tahun dia nak bayar kita dividen macam mana? 8%, 10% dia tak boleh nak bayar dividen. So dia kena laburkan. So pelaburan yang paling mudah adalah dia masuk ke dalam bursa. Dia akan masuk dalam bursa, beli saham syarikat awam ni yang patuh syariah lah. Kalau macam tabung haji dia tengok yang patuh syariah. So dia akan masukkan duit tu ke dalam syarikat-syarikat awam ini. Mereka akan buat projek macam-macam, mendapat keuntungan, bayar dividen kepada pemegang saham, kemudian bayar dividen pada pencarum. Ini proses dia. Lepas tu 50% lebih simpanan tabung haji itu dilaburkan dalam bursa. Dan bila bursa jatuh, maka akhirnya tak dapat lah, dividen akan jatuh lah. Itu pun sekali lagi dia akan menghilangkan kuasa beli kita. Jadi bila keadaan macam ni berlaku, saya nampak orang ada sedikit kecewa. Dia kecewa. Memang kecewa sangat dengan Pakatan Harapan Bersatu ni. Maknanya Bersatu dengan Pakatan Harapan ni sampai setengah-setengah tu kata macam tak boleh harap. Hopeless lah Ashraf. Banyak janji-janji tak dikotakan. Janji tak kota. Tak boleh pakai lah dia orang ni kan. Sampai tahap ada guna macam-macam lah kan. Pakatan tu lah, pakatan nama-nama yang tak elok lah. Dia gelar macam-macam tak elok sebab rakyat dah marah. Itu kita nampak bila raya kecil dia dah kalah. Cuma saya nampak ada satu trend sedikit lah, saya tak pasti berapa peratus, tapi trend ni macam mereka nak undi calon. Mereka kata kali ni kita jangan undi parti, kita undi calon. Jadi maksudnya undi calon. Sebab itu penting bila Barisan Nasional respon di Melaka kan, kita nampak 70% calon muka baru. Di Johor pun kita nampak 82% calon muka baru. Dan
strategi itu nampaknya mengena. Maknanya sentimen pengundi rasa macam okey. Kalau macam contoh kita ambil yang baru, Syafiq Fazli kan, kita punya apa ni? BNCOM kita. BNCOM. Kita punya kita punya BNCOM punya team. Baru pagi tadi saya baca, masa malam tadi nama Nama orang lain. Ustaz Kazim Ustaz kan? Kazim. Ustaz Kazim. Saya Pagi tahu, ni dah berubah dah. dah berubah. Datang Wahyu bang. Datang Wahyu kan? Dia calon ni kadang-kadang saya dengar kisah di banyak tempat lah Dah ada yang dah ambil gambar tau. Dah ada yang dah ambil gambar. Kira dah berangan jadi calon ni Dah gambar. semangat, dah seronok Dah seronok. Last minute tukar. Tapi itulah dia kata dalam politik ni dia punya adat resam dia, itulah yang kena dilalui setiap calon kan. Kadang-kadang Betul. tak sampai hujung-hujung tu kena jagalah kepribadian tu, kena elok-elok. Mana tahu sebab bukan senang tahu untuk presiden memilih calon yang tepat. Sebab apa? Kenapa dilambat-lambatkan, bukan dilambat-lambatkan, sebab nak buat keputusan tu bukan mudah. Jadi kita kena berhati-hati untuk membuat keputusan tu. Jadi bila kalau salah calon yang tepat, mereka inilah akan mempengaruhi, akan menjaga kawasan parlimen tu dengan baik. Kalau tidak, itu saya bagi saya dengan pemilihan untuk orang muda, orang baru tu memang tepat. Jadi bagi tak ada masalah. Tapi sekarang ni bang, boleh kita tengok kan, kita tengok orang sekarang ni, masyarakat sekarang khususnya lah, kan saya suruh cakap pasal orang muda sekarang ni, yang masa tak silap saya dalam 4 juta lebih yang pengguna muda 18 hingga 20 tahun ni kan. 18 ke 20 tahun tu 1.4 juta. 1.4 juta. 21 ke 29 tu 4.6. Total tu 6 juta. 6 juta. Daripada 18 ke 29 tu 6 juta. Kalau nak tengok, kau tanya dia orang sekarang ni kan. Ada saya buat research lah, tanya dengan kawan-kawan apa semua budak-budak ni kan. Kata nak mengundi mana nanti? So, tak tahu. Betul. Tak tahu kenapa dia kata, malah nak cerita pasal politik kan, sebab politik ni ini ada, dia tak suka benda macam tu. Jadi kepada orang-orang muda sekarang ni, kita kena tahu macam mana kita nak ambil hati dia kan, apa yang dia orang nak, dia nak keseronokan, tawaran yang kita berikan. Jadi tawaran-tawaran yang diberikan, salah satu contoh di mana presiden buat keputusan untuk orang muda lebih banyak lagi, itu membuatkan mereka minat lagi dengan orang muda. Itu saya rasa itu adalah salah satu cara yang terbaik lah. Macam penyelesaian kepada orang lama, mungkin ada yang bukan digugurkan, mungkin dihentikan sementara waktu ke kan, sebagai penasihat apa semua. Jadi itu kena berjiwa besar lah untuk menghadapi semua ni. Betul, Syaraf. Kalau kita lihat yalah, orang lama dia dah lama pegang kan, dan dia akan mengatakan bahawa kalau kita ambil contoh di Ketereh Anwar Musa dia memang dah lama pegang. Dan dia jadi, tak salah saya, dia jadi ketua UMNO bahagian umur dia 24 tahun. Dan dia pun cakap dalam dia punya sidang media, saya daripada umur 20 lebih, saya jadi ketua UMNO bahagian. Jadi, dan track record dia pegang kepimpinan ni dah lama. Ahli parlimen, ADUN, dan sebelum tu ADUN pernah jadi ahli parlimen. Sudah semestinya, bila dah lama pegang, dia dah banyak menyumbang jasa kepada rakyat, kepada kawasan dia. Sebab itu kadang-kadang, menggunakan alasan bahawa dialah ahli parlimen yang dah lama, dah banyak menabur jasa, jadi dia kena kekal di situ. Bagi saya benda ni kena diubah. Cara berfikiran begini kena diubah. Sebab kalau itulah cara yang diguna pakai, dia akan menutup peluang untuk orang lain. Sebab dia dah 3 penggal dekat situ. Dialah yang banyak menabur jasa. Jadi bila nak pilih calon, dia lagi. Sebab dialah ahli parlimen, nak kena kekal kat situ. Tak bagi orang peluang yang orang baru pula. Lepas tu penggal keempat. Penggal keempat cerita dia nak bagi orang lain tak boleh. Lepas tu orang yang dah jentera yang dah mendapat macam-macam dengan dia ni, dia dah bagi macam-macam dan dah selama ni dia jaga apa semua ni. Jentera akan cakap, kami tak nak orang lain, kami nak dia juga. Last sekali sampailah dia, mungkin kalau begitulah caranya, dah sampai bertongkat, dah sampai dah tak larat pun sebut, kursi roda pun, kami nak dia juga, kami nak dia juga. Jadi tak boleh lah macam tu. Sebab mereka dulu pun masa mereka dapat peluang, umur mereka 20 lebih, 30, 32, macam Tasim Mahyudin. Tasim Mahyudin Yassin kan? Berapa 40 tahun? 8 penggal. 40 tahun lah. 8 penggal. Mana di Pagus tu dah 8 penggal. Kan? Daripada saya Tasim Mahyudin daripada Pagus 1986. Bayangkan 1986 sampai sekarang. Masih lagi bertanding menjadi Parlimen Pagus dan sekarang menawarkan diri. Umur dah 75 tahun. Bukan dia seorang lah, mana ramai lagi. Maksudnya, sebab itulah, dah sampai masanya. Lepas PRU14 tu, kita nampak kemelut politik, ketidakstabilan dan sebagainya. Dan inilah, macam reset lah, macam reset. Dia macam ni, dia istilah macam tiada yang lama,
tiada yang baru. Hmm. So, jadi kalau tiada yang lama, maknanya lama tu kena ada. Hmm. Tapi kalau orang lama tak sentiasa di situ, orang baru tu takkan ada lepas itu. Sebab dia So, bila pelakon ni dia dramatik. Dia dramatik. Dia kena Ah. dia ada apa ni? Ini dah macam apa? Macam skrip drama ni. tiada yang lama, tiada Ada yang yang baru. baru. Tapi kalau yang lama ni tak nak keluar-keluar juga, orang baru akan cari tempat lain. Yeah. So jadi kena buat sesuatu supaya orang lama ni, bukan kata orang lama ni tak perlu. Tapi orang lama ni kena berjiwa besar. Dia dah sampai tahap yang paling atas sekali lah. Kalau macam saya dalam industri sini, you dah sampai anugerah bintang popular, pelakon terbaik, you nak apa lagi? Dah sampai tahap atas dah ni kan. Betul. Kan? Apa lagi level dia nak pergi lagi? Ada kalau atas lagi nak pergi lagi lah. So jadi dia kena ada sampai tahap tu, dan waktu itu adalah tanggungjawab kita untuk sampai kepada orang bawah kita. Betul. Duplicate apa yang kita lakukan Maknanya pada orang baru. nilai pemimpin yang bagus tu dia boleh melahirkan Ya. pemimpin yang lain yang menggantikan dia. Kena macam tu. Kena macam tu. Kalau tidak, sampai bila orang baru ni nak jadi pemimpin? Betul. Kalau tidak, kita akan sama, dan orang-orang baru ni pula dia pun nak berasa jadi pemimpin. Kalau tadi tak diberi peluang. Saya rasa kita punya industri kita dalam kita punya parti politik kita, itulah sampai tahap macam tu lah. Yalah, harapan rakyat tu ialah barisan kepimpinan baru kan. Tapi dalam masa sama kita juga perlu imbangkan kan antara yang berpengalaman yang ada. Dan saya juga ditanya Ashraf, ada member saya tanya, dia kata kenapa presiden kita bertanding kan. Dia tanya soalan tu, dia kata Soalan cukup emas tu. dia kata you kenapa presiden you bertanding kan, dalam dia juga menggugurkan pemimpin-pemimpin yang lama macam Syahidan Kasim, Tajuddin, Anwar Musa. Dan soalan ni dilontarkan kepada saya, dan saya cakap kalau kita lihat dalam semua parti politik semua parti politik, mungkin ia ini satu perkara yang belum sampai lagi lah. Tapi buat masa ni semua parti-parti politik pemegang jawatan, pemegang jawatan ni maknanya presiden, timbalan presiden. Tak kisahlah parti PAS ke, parti Bersatu ke, parti PKR ke, whatever, semua parti mereka ni akan dicalonkan. Walaupun kadang-kadang macam kita ambil Pejuang, Tun Mahathir kan. Sebab dia adalah presiden parti Pejuang, dia mengasaskan parti tu. Datuk Ibrahim Ali kan, parti Putra, dia mengasaskan parti tu. Walaupun kita tengok dia orang ni dah lama kan, dah tua, macam Tun Mahathir dah 97. Tapi sebab dia parti politik, dia adalah presiden, so dia bertanding. Mungkin sampai satu masa akan datang, kita akan melalui satu lagi proses pembaharuan dalam politik negara, di mana pemimpin parti politik ni tidak bertanding. Maknanya mereka jaga parti, mereka tidak bertanding. Tapi itu mungkin lama lagi lah. Tapi buat masa ni memang itulah, semua pemegang jawatan dalam parti ni akan bertanding. Jadi soalan kenapa presiden tidak bertanding, benda tu agak ada asas juga, tapi dalam masa sama ada asas juga yang lain, iaitu dia sebagai presiden parti dia kena bertanding sebab dia presiden parti. Timbalan presiden akan bertanding, ketua pemuda bertanding, dan ada timbul persoalan calon-calon lompat ataupun calon-calon luar kan. Dan kali ini kita nampak beberapa placing yang dibuat oleh Barisan Nasional, contohnya Dr. Ashraf Wajdi bertanding di GRIG kan. Jadi ada dua kumpulan, tentulah di kalangan orang GRIG ada yang menyokong Ashraf kerana kita tahu dia bukan Ashraf ni Muslim Ashraf Wajdi. Saya belum lagi. PRU 16. PRU 16. So Ashraf ni seorang pemimpin muda yang ada banyak pengetahuan, dia pernah juga sebelum ni berada dalam Jemaah Menteri sebagai Timbalan Menteri Agama. Jadi ini adalah antara permata-permata yang ada dalam Barisan Nasional. Jadi ia perlu diberikan peluang untuk masuk sebagai ahli parlimen dan kemudian mungkin dibawa masuk ke dalam Jemaah Menteri. Jadi di peringkat GRIG ada sebahagian pemimpin tempatan yang menerima, dan bagi mereka ini satu benda yang baik kerana kita membawa satu pemimpin yang boleh jauh ke depan. Kita ambil Khairi Jamaluddin pergi ke Sungai Buloh. Begitu juga di Sungai Buloh, tentulah dia ada calon tempatan, ada parti-parti tempatan. Kita ada MIC tempatan Sungai Buloh, kita ada UMNO di situ, MCA. Dan kita lihat nampaknya peringkat tempatan ni pun ramai yang menerima. Maknanya Khairi Jamaluddin dia ada prospek. Walaupun Khairi bukanlah pemimpin tempatan di Sungai Buloh, tetapi dia ada prospek. Ini sebenarnya baru dalam Barisan Nasional. Sebab sebelum ini, Ashraf, Barisan Nasional ni dia akan mencungkil dan dia akan mencungkil bakat-bakat baru, dia akan melatih pemimpin-pemimpin di dalam kawasan, pemimpin tempatan. Sebab itu kita tidak jarang menggunakan konsep nomad ini. Nomad ni Pakatan Harapan guna. Mereka boleh mak sabu daripada Kedah bertanding. Lepas tu PRU akan datang turun pula ke Damansara. Kutip je. Dia boleh pindah-pindah. Kutip je kan. Dia boleh main puzzle pula tu. Macam puzzle. Dia boleh. Dan biasanya jarang ada pertentangan di peringkat akar umbi. Pertama, akar umbi parti-parti Pakatan Harapan semua begitu kecil. Macam DAP, PKR dia tak berapa, orang kata apa, menurun ke bawah. Akarnya tak begitu jauh. Macam UMNO dan Barisan Nasional ni dah lama.
Dia dah 60 tahun lebih sebelum dia kalah P14 tu. Punya ahli pun berapa ramai. Ali paling ramai, parti terbesar dalam negara. Jadi dia punya akar umbi tu sampai ke bawah. Jadi bila ada calon luar, dia panggil calon paling terjun dia panggil dihantar duduk di satu kawasan parlimen, maka dekat bawah ni akan mula kecoh lah. Oh, kenapa ambil calon ini? Kenapa tak bagi calon tempatan? Itu resisten ataupun tentangan daripada akar umbi parti-parti dalam Barisan Nasional lebih kuat berbanding tentangan dalam. Jadi macam mana tu bang? Macam mana kita nak solve problem ni? Dia problem tu memang akan ada. Memang akan ada. Memang tidak dapat dielakkan sebab sekarang ni kita dapat lihat lah sekarang ni kat media sosial, kawasan tu, kawasan ni ada yang macam mana dia orang selesaikan masalah tu. Saya pun menunggu juga jawapan. Betul. Cuma dia yang menariknya ialah calon-calon yang dibawa ini kebanyakannya calon-calon muda. Kita ambil contoh Syarif Hamdan pergi ke Alor Gajah. Dan Khairi Jamaluddin pergi ke Sungai Buloh. Ashraf pergi ke Greek. Dia ada profiling yang penting. Macam Khairi Jamaluddin ni, dia memang satu pemimpin muda Barisan Nasional yang very appealing kepada urban voters, penghuni bandar. Saya yakin Khairi Jamaluddin akan menang di Sungai Buloh. Kerana kita tahu Khairi Jamaluddin ni penghuni bandar suka dia. Cara pemikiran dia, cara dia membawakan diri dia dan ketokohan dia dalam aspek itu. Dan bukan Melayu. Saya tengok komen Ashraf banyak suka dengan Khairi Jamaluddin. So Ashraf ni dia kelihatan tokoh agama. Dia pun memang sebenarnya dia belajar dalam bidang ekonomi. Islamic banking dan sebagainya. Dalam penjurusan dia lebih kepada Islamic finance. Tapi dia sebab dia dulu jadi timbalan menteri agama. Jadi orang panggil dia macam ustaz. Ashraf Wajidi ni. Jadi Greek ni bagi saya adalah satu kawasan yang sesuai untuk dia. Dan kalau takdirkan dia menang di Greek, dan saya yakin dia akan kekal di Greek sebagai beberapa penggal, dan mungkin akan ada adjustment dengan pembaharuan di peringkat tu pun masih banyak lagi pembaharuan. Betul, di peringkat tempatan. Peluang untuk Datuk Syah jadi di sini kat sana memudahkan lagi untuk dia mengembangkan dia punya career sebagai di politik di situ. Betul. Dan kita nampak Ashraf dari segi calon-calon yang muda ini banyak sekali saya nampak contoh kita ambil di Perlis satu negeri yang Syahidan Kasim misalnya. Datuk Rozabir masuk di situ. Kita nampak banyak penukaran pemimpin-pemimpin muda menggantikan pemimpin lama ini. Dan ini satu perkara yang sangat positif kerana kita kena membuka lembaran baru politik negara. Saya suka perkataan lembaran politik baru negara ni sebab sudah sekian lama kita punya politik negara ni diwarnai dengan perbalahan politik melibatkan beberapa tokoh Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian lebih kepada individu. Betul, Datuk Seri Najib kemudian pergi pula pada Tan Sri Mahyudin, perebutan ini kita nampak dan mereka ni macam tak nak berhenti. Mereka ni macam tak nak berhenti. Datuk Seri Anwar Ibrahim umur 75 masih menawarkan diri sebagai Perdana Menteri. Tun Mahathir 97 masih menawarkan diri sebagai Perdana Menteri. Tan Sri Mahyudin nak jadi Perdana Menteri lagi sekali last dia kata. Tapi umur pun dah 75. Bagilah peluang. Bagi peluang. Jadi bagi saya tak timbul soal bagi peluang ni. Sebab dia orang dah 75 dah. Kan? Tuan Guru Haji pun 75 dan kita ambil Tajuddin Syahidan tu pun 70 lebih. Jadi bagi saya memang wajar, macam Anwar Musa pun 71 tak silap saya. Jadi memang wajar kalau mereka ni sebenarnya sudah patut mereka berehat lah kan. Dan mungkin ada lagi 2-3 tokoh yang sebenarnya perlu juga mempertimbangkan untuk membawa. Saya nak puji Datuk Seri Idris Yusof. Idris Yusof. Dia menerima dengan jiwa besar. Dia mengumumkan untuk tidak bertanding, tidak menawarkan diri. Dia umur dia 67. Dia kata saya dah 67 jadi saya nak bagi peluang. Dan saya rasa wajar untuk negara bergerak kepada memberikan ruang dan peluang kepada barisan kepimpinan muda. Dan Datuk Seri Ismail Sabri 62 tahun saya anggap sebagai satu tokoh yang wajar diberikan peluang untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri kalau Barisan Nasional menang pada 1911 ni, dan dia akan membuka lembaran baru politik negara. Dan kalau kita tengok sekarang ni bang, dari segi tadi kita cerita pasal tentang Barisan Nasional apa semua kan. Tapi kita dapat lihat tengok sekarang ni di luar sana ramai pengundi-pengundi yang sebelum ni mereka adalah Barisan Nasional. Betul. Kan dulu penyokong tegar tapi disebabkan biasalah dia berlaku dalam politik sebelum ni. Betul. So ada yang tidak berapa suka, ada yang lari ke pergi parti lain, menyokong parti lain. Jadi sekarang ni mereka kat luar sana dah buka mata balik.
Bila ada perubahan yang berlaku dalam pencalonan ni, dia nak buka mata balik. Sebab apa? Bila kau dah rasa dah pada zaman 22 bulan ni macam mana terseksanya dengan macam-macam masalahnya. Lepas tu dengan Perikatan Nasional pula. Betul. Jadi itu menyebabkan mereka rasa, aku dah pilih Perikatan, dah sokong PH sebelum ni, aku dah sokong Perikatan Nasional sekarang ni, kena rasa balik Barisan Nasional. Yes. Jadi dengan ada perubahan yang baru sekarang ni dengan orang-orang muda, orang-orang baru, dan saya yakin dengan apa contoh yang terbaik di Negeri Melaka dan Negeri Johor menjadikan pengundi-pengundi akan kembali semula ke Barisan Nasional. Bukan pengundi-pengundi lama, malah pada pengundi-pengundi PAS. Sebab apa yang saya tahu, waktu saya di Terengganu bersama-sama dengan Datuk Seri Razif, waktu tu Datuk Khairuddin sendiri bercakap. Di bawah PAS juga, ahli-ahli PAS juga, dalam majoriti ni menyokong UMNO dan juga PAS. Jadi bila ada berlaku macam ni, jadi mereka akan pergi ke arah UMNO ataupun ke arah Barisan Nasional, sebab dia lebih utamakan Barisan Nasional itu lebih keutamaan Islam dan juga Melayu. Betul. Itu yang mendukung kat situ. Kalau kita pergi ke PH, memang kita nampak DAP dekat situ. Kan? Kita dah rasa dah dia punya pemerintahan dia. Kalau kita Perikatan Nasional, yes, kan? Tapi dia ada ala-ala nak ke PH juga. Dia punya dia punya rentak dia kan. Senang cerita bang. Kalau kita nak tengok parti-parti sekarang ni, kalau mereka yang dilahirkan berdasarkan dendam ataukah dilahirkan berdasarkan ketidakpuashatian, tak lama parti itu. Susah untuk memerintah lebih jauh. Kita pernah nampak contoh dah. 22 bulan, berapa bulan, apa semua kita dah rasa dah. So jadi ini adalah masanya untuk mungkin kat luar sana ada pengundi yang sedang melihat yang mana satu nak memilih antara Barisan Nasional, ini apa semua kan. Jadi inilah peluang untuk memikir fokus pada Barisan Nasional dengan apa susunan calon-calon yang telah diutarakan semalam, dan insya-Allah saya rasa yakin Barisan Nasional akan menang lepas ni. Saya baca ni komen daripada Ziyad dia nyatakan dalam ni, dia kata steady kemarin umum, hari ni terus turun padang, kenal pasti masalah orang Shah Alam, untung orang Shah Alam. Ini educated, commit and bertanggungjawab. Ni dia rujuk pada Datuk kepada Isyam Jalil. So kita nampak di peringkat parti banyak diketengahkan muka-muka baru profesional. Kita ambil Syafiq Fazli, dia larut yang gantikan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni, saya ada juga yang komen, dia kata, Ustaz Kazim buat keputusan yang bagus kerana dia menarik diri. Saya nampak sebenarnya Ustaz Kazim ni dia agak rasa kecewa lah. Dia memang dia terpilih sebagai calon dan telah diumumkan semalam Ashraf. Tapi saya nampak dia mungkin rasa kecewa sebab saya nampak dia punya orang hentam dia ramai dekat media sosial. Saya nampak ada page Rani Kulub, fan apa semua duk macam mempelekeh-pelekehkan dia lah. Kata dia ni tak sihat, masih nak bertanding. Kenapa dah sakit pun nak bertanding, dekat masjid nampak tak sihat sangat. Tiba-tiba gambar pegang ni. Jadi saya nampak dia mungkin agak rasa tertekan dalam keadaan kesihatan dia pun sedikit kurang baik lah. Kita pun tak tahu sejauh mana kesihatan dia. Betul. Tapi mungkin dengan tekanan-tekanan itu, saya dengar dia buat keputusan untuk tarik diri. Dan BN menggantikan Syafiq Fazli, seorang engineer petroleum, sebagai menggantikan dia daripada BNCom. Kita nampak di peringkat, kita ambil yang menggantikan, kalau kita tengok yang menggantikan menggantikan Anwar Musa di Keterin ni, Marzuani ni ketua puteri. Jadi maknanya calon wanita muda diketengahkan. Kita ambil yang menggantikan Syahdan Kasim, Datuk Rozabil. Ini pun boleh dikatakan tidaklah tua sangat, lebih kurang dalam 40-an awal ataupun akhir 40-an. Yang ni Patu Bari, Zahida pergi ke Padang Besar. Jadi ramai di peringkat kita ambil di Kedah, kita ambil Datuk Saiful Azizi bin Zainul Abidin di Merbuk. Lepas tu Datuk Syahanim. Ini adalah muka-muka baru. Dan kita ambil Noran Zamini di Pokok sana. Kan? Maklong kan. Noran ni panggil Maklong. Jadi ramai sebenarnya kalau kita pergi ke negeri-negeri lain pun, memang kita nampak banyak barisan-barisan kepimpinan muka-muka baru yang diketengahkan di Johor, di Melaka. Nampaklah satu keadaan yang bagi saya cukup mengembirakan bila kita lihat ramai muka-muka baru yang tak pernah pun dicalonkan sebelum ini. Dan mereka ini kebanyakannya golongan profesional, golongan-golongan yang kita nampak perwatakan mereka telah pun dilatih di dalam kepimpinan parti. Dan Barisan Nasional ni, Ashraf, dia melatih pemimpin-pemimpin muda, diberikan pendedahan, terlibat di peringkat akar umbi, dalam parti, dalam government, dalam kerajaan. Mereka masuk sebagai penasihat ataupun sebagai pegawai khas, sebagai usaha politik. Ada sebagian mereka ni dilantik dalam ahli lembaga, board GLC dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu proses untuk memberikan pendedahan. Sebab kalau kita tak ada pendedahan, kadang-kadang itulah yang jadi masalah. Bila kita dapat menang,
terus muda-muda menang, lepas tu terus jadi menteri. Betul. Bayangkan kita jadi menteri, macam ibaratnya macam inilah. Kita tak pernah ada latihan apa-apa. Kan disebabkan kita ni kacak kan, macam Ashraf kan, kacak contoh Saya kan. pula yang kena. Tak, contoh. Ambil nampak tepi jalan, ambil tengah minum. Kau ni handsome. Kutip ni. Ambil. Kau jadi kau Kau tengah berlakon lah. Kan? tak boleh macam tu. Tak boleh. Pasal dia ada proses dia. Betul. Orang nampak lah, siapa boleh berlakon, bukan senang. Nak berlakon tu bukan senang. Nak kena menghayati, nak kena macam-macam lah. Betul lah. Jadi sama tadi. Macam kalau jadi ahli parlimen, ambil terus letak sebagai menteri. Jadi macam mana nak ada wibawa, macam mana nak ada respect di kalangan pejabat awam. Pejabat awam nak dengar ni menteri ni, chair meeting. Tengok tak ada apa-apa knowledge, tak ada apa-apa tu, mungkin tak nampak macam Ilmu tak tak ada. ada. Kan, kepercayaan tak ada, tiba-tiba bidang terjun macam tu. Jadi macam mana nak mempengaruhi ataupun membagikan rakyat kat sekeliling suka dengan kita? Betul. Keyakinan tak ada kat situ. Saya suka dengan cara apa yang parti yang lakukan. Memang daripada dulu sampai sekarang memilih training apa semua benda tu perlu ada. Saya rasa kalau tengok kat parti di luar sana pun rasa mungkin ada juga melatihkan, tapi yang saya nak cakap pasal muda tu. Macam mana tu? Muda Muda. Tiba-tiba nama-nama kita, adakah mereka ni layak tak layak sebenarnya ni? Saya ingat parti muda ni satu penubuhan parti yang agak baik kerana mereka cuba tackle isu anak muda. Tapi penubuhan parti muda ni sebenarnya dia menidakkan keberadaan orang kata apa, sayap-sayap muda dalam parti. Dalam UMNO kita ada pemuda UMNO. Dalam PKR kita Angkatan Muda Keadilan. Dalam PAS dia ada pemuda PAS. Dalam DAP pun ada DEPSI. So kita nampak di setiap parti politik itu mereka akan ada sayap-sayap muda. Dan kepimpinan muda ini terlibat langsung dalam keputusan di peringkat parti induk. Maknanya bila ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi parti ataupun mesyuarat melibatkan parti PKR misalnya. Dia panggil, maknanya presiden, timbalan dan juga semua ahli Majlis Kerja Tertinggi parti ini akan panggil. Bersama dalam tu ada ketua pemuda, kan, ketua puteri, wanita. Jadi dalam perbincangan itu mereka ini dapat diuruskan dan dibincangkan secara keseluruhan. Jadi mana pemimpin muda tu akan belajar. Dia akan lihat macam mana pemimpin lama ni membuat keputusan. Macam mana sisi pandang pemimpin lama ni. Itulah proses pembelajaran. Tapi kalau kita buat parti muda dan dipimpin oleh anak-anak muda, tak salah. Cuma sejauh mana mereka itu memahami keseluruhan pentadbiran itu ataupun polisi itu secara menyeluruh. Bagaimana mereka melihat. Sebab itu kadang-kadang orang muda ni walaupun kita yakin dan percaya orang muda ni banyak potensi dia. Betul. Banyak potensi yang boleh digilap, yang boleh diberikan ruang dan peluang. Tetapi ia perlukan guidance, kan? Dia perlukan tunjuk ajar daripada orang lama. Sebab itu saya nampak ada permasalahan sebenarnya bila parti muda pun demand kursi-kursi yang yang boleh menang. Dia nak kursi yang boleh menang, kan? So dia demand. So ada perbalahan saya nampak di peringkat Pakatan Harapan dengan parti muda ni ada permasalahan dan ada perbantahan juga di peringkat sayap muda PKR, DAP, DEPSI dan juga Amanah. Mereka merasakan macam what is so special about parti muda. Kami pun orang muda, kami pun pemimpin muda dalam parti. Kami juga sepatutnya diberikan ruang dan peluang. Saya rasa benda tu, saya rasa semua dalam parti ada isu-isu tu memang berlaku. Betul. Kan? Tapi sekarang ni yang ingat tak sebelum ni orang kita keputusan Tok PRU banyak selalu dibantah oleh mereka, kan, tentang selalu dia keluarkan isu banjir. Betul. Isu-isu yang saya rasa macam tak boleh nak terima lah, kan. Sebab sebenarnya kalau isu banjir apa semua kita dah pernah dah PRU sebelum ni dah 3-4 kali dah. Waktu musim banjir tak ada pula ada masalah-masalah. Tak bising pun, kan. Tak bising pula. Waktu ini pula nak isu banjir, kan. Dan alhamdulillah saya rasa setakat ni cuaca alhamdulillah lah masih dalam keadaan yang baik lagi. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, kan. Dan kalau kita tengok pula kalau kita kena tengok kenapa kena buat keputusan sekarang, kenapa tak buat keputusan nanti, kan. Itu benda-benda tu telah dikaji sendiri oleh kepimpinan sendiri, kan. Kenapa sekarang, kenapa nanti, kenapa tak sebelum raya nanti, kan. Jadi itu benda tu jangan jadikan satu isu, kan. Sebab keputusan telah dibuatkan, kita kena terima dengan seadanya. Betul. Dan sebenarnya Ashraf, tahun depan adalah merupakan tahun yang ekonomi mencabar berdasarkan fokus. Maknanya penganalisa ekonomi kata tahun depan will be recession ekonomi. Banyak dalam laporan Bank Dunia apa semua. Jadi kita tahu tahun depan ni adalah merupakan cabaran ataupun perkara yang kita harus yang dari segi ekonomi. Ini cabaran yang menanti kita ni. Bukan cabaran kecil, cabaran yang cukup besar. Dan kita pun tahu dalam kerajaan ni, Kerajaan Keluarga Malaysia. Sebelum tu Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum tu Pakatan Harapan yang tumbang bila tu Mari letak jawatan.
kerajaan-kerajaan ini dia terbentuk daripada parti-parti yang antara parti-parti ini sebenarnya bersaing. Bersatu dengan UMNO bersaing. Benar. Jadi masing-masing nak naik, masing-masing nak menguasai kerajaan, masing-masing nak menguasai politik. Bersatu cita-citanya nak tentulah nak orang kata apa menggantikan UMNO menjadi parti induk. Kan, dan pemimpin bersatu ni kebanyakan daripada UMNO. So dia pernah berada dalam kedudukan mendominasi kerajaan, berada dalam kedudukan yang sangat kuat. Jadi Tan Sri Mahyudin contohnya, dia memang nak jadi Perdana Menteri lagi dan dia tak nak turun sebenarnya dan dia memang nak menguasai. Sebab itu kita lihat pertembungan antara UMNO dan Bersatu ni dia mengheret negara. Sebab itu kalau kita ambil contoh sebelum Parlimen bubar Ashraf Tan Sri Mahyudin kata apa? Dia kata, Barisan Nasional ni musuh Perikatan Nasional. Mereka tubuhkan Perikatan Nasional tergesa-gesa kan tanpa berbincang dengan UMNO. Dan Perikatan Nasional ni bagi saya adalah satu idea yang dibuat untuk mengukuhkan Bersatu dan dalam masa sama menghancurkan muafakat nasional. Dan berjaya akhirnya, terbukti. PL15 terbukti, MN tu akhirnya terbubar. Bukan terbubar, hancur begitu. Macam tak dapat diteruskan kerana adanya Perikatan Nasional. Dan Perikatan Nasional pula, kita nampak Tan Sri Mahyudin sebelum ni tersebar video dia panggil scheme of thing. Maknanya dia tawarkan jawatan tu, tawarkan itu. Dan saya nampak, kali ini, Ashraf, saya jangka saya dah baca pagi tadi, yang dia Perikatan Nasional tawarkan kerusi arau kepada Syahidan. Nampak tak? Maknanya dah lama sebenarnya. Maksud dia, Benda tu dah ready dah. mungkin dah ready ataupun mungkin sebenarnya mereka ni memang nak menguasai politik tapi bukan cerita pasal prinsip. Sebelum ni, kalau katalah Syahidan ni bertanding di arau contohnya kan, apa mereka akan cakap? Pemimpin ni lama, bilalah UMNO. Mereka akan turun kempen di arau dan mengatakan Syahidan ni dah lama dah, berhenti dah, cukup lah, bagilah peluang orang lain. Betul. Dan itu pun kempen yang dibuat sebelum-sebelum ni. Dia gunakan kempen, UMNO ni dah lama, dah 60 tahun, bagilah muka baru. Kalau lepas ni Perikatan Nasional? Lain dah. Lain pula Lain cerita. Lain pula. Lain. Orang baru. Syahidan ni sebenarnya pemimpin yang bagus, berjiwa rakyat. Ini kita harus pilih dia. Dan dia lah, walaupun dia dah lama, kan, tapi UMNO sepatutnya menghargai dia. UMNO tak buat. Ini semua politik, Ashraf. Sebab itu kadang-kadang kita rasa macam pelik. Dan sebab itulah kenapa kita kena bubarkan parlimen untuk bagi mandat pada rakyat. Kita kena selesaikan masalah politik kita yang tak stabil. For the past 4 years, dalam masa 4 tahun lebih, ekonomi kita sangat terjejas. Politik sangat tak stabil dan memang pelabur tak yakin dengan kita punya keadaan ekonomi. Jadi, kita kena selesaikan cepat untuk kita berdepan dengan dua benda. Pertama, kita jangkakan akan berlaku banjir. So, kita kena berdepan dengan banjir. Yang kedua, ekonomi. Jadi, kita nak sediakan pada 19-11 ni, barisan kepimpinan baru yang kita akan naik, yang mana kita akan sediakan kerajaan yang sangat stabil, sangat bagus, dan kita pun dah namakan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, yang saya kira dia akan menentukan barisan kabinet dia yang terbaik daripada calon-calon yang kita ketengahkan ni. Kita ada senarai calon-calon bersama kita ni, dan saya yakin kalau pengundi memberikan Barisan Nasional peluang untuk menang dengan barisan calon-calon yang bagi saya muka-muka baru yang berwibawa dan campuran dengan muka-muka lama yang juga mereka ni ada pengalaman, saya yakin kerajaan yang akan dibentuk nanti mampu untuk berdepan dengan dua cabaran ni, Ashraf. Kita boleh lihat kan, cakap pasal ekonomi. Betul. Pasal waktu ekonomi, waktu COVID. Yes. Masih ingat lagi masa saya dalam waktu musim COVID. 39 hari sedia hospital kan, melalui macam-macam masalah. Itu dari segi pemikiran kita, jiwa kita, family kita kan. Dengan kewangan lagi waktu itu sebagai seorang individu, orang biasa kan. So kita dapat rasa dia punya kesusahan dan kepayahan tu kan. Belum masuk lagi pasal ekonomi. Kan. Jadi itu akan membuatkan kita rasa macam terganggu dari segi kehidupan seseorang itu kan. Jadi bila kita lihat masa pemerintahan Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyudin selalu buat keputusan on and off, COVID tu buka, tutup, buka pintu apa semua kan. Sekejap lockdown, sekejap tak lockdown. Jadi macam mana pelabur-pelabur nak melabur dengan baik? Bukan pelabur di luar saja. Orang dalam Malaysia pun nak buka bisnes, sekejap dah buka kedai. Pelabur ni luar dan dalam domestik. Dah contohlah, dah buka kedai makan apa semua, siap-siap nak beli, keluarkan duit modal apa, tiba-tiba tutup. Orang tak datang makan. So duit tak ada macam tu. So jadi ini pengalaman yang kita telah lalu sebelum ni. Kita dah rasa dah macam mana pemerintah Perikatan Nasional memerintah waktu sebelum ni. Dan kita rasa susahnya kehidupan dan keputusan yang buat kan. So jadi benda ni saya rasa ekonomi akan lebih teruk lagi kalau
mereka terus memerintah. Yes. Jadi kita perlukan perubahan, perlukan pembubaran, dan pembubaran pun dah pembubaran pun dah berlaku, dan sekarang kita nak tengok siapakah yang akan memerintah seperti ini untuk dapat kerajaan yang betul-betul stabil. Bila stabil, ramailah modal Pelabur modal bagi kan. Modal bagi, mungkin orang nak berniaga, nak start pun semua jadi selesa. Kan? Jadi orang tak takut untuk jangka masa yang panjang. Ini jangka masa pendek, mana orang berniaga sekejap. Dan saya nampak Ashraf yalah pilihan raya 15 ni banyak juga mereka memainkan isu-isu macam isu samun, isu sakau. Dia duk ulang benda-benda ni. Macam mana dekat luar sana Ashraf? Tak, Man. itu yang rasuah ya. Rasuah. Sebab nak kata pasal rasuah, rasa bukan negara kita je, semua negara pun terlibat dengan rasuah. Dan macam secara individu Dia masalah yang kita dia individu, bukan parti. Parti dah dia punya hala tuju dah cukup bagus lah tu. Kan semua orang ada hala tuju masing-masing, ada direction masing-masing, dan bukan parti yang disalahkan. Yang perlu disalahkan ialah individu. Siapa yang disalahkan, disabitkan kesalahan rasuah ke ataupun duit sogokan ke apa ke, mereka perlu dimasukkan mahkamah. So itu biarlah orang bahagian agensi kerajaan yang tertentu yang membuat yang bertanggungjawab kan. Bertanggungjawab kat situ. Bukan kita yang menilainya. Saya baca ni komen ni Ashraf. Ada satu komen daripada Azrul Syafiq ni, dia kata nampak macam adik-beradik pula Datuk Nan dan Ashraf Muslim ni. Sama tak? Sambil-sambil tu. Dan Ashraf saya ada kebimbangan, iaitu anak-anak muda di luar sana terpengaruh dengan kempen-kempen benci kempen-kempen hasutan yang dibuat ni. Nampak macam tak berhenti-henti. Sebab kalau kita tengok 14 dulu pun itulah cerita dia. Kan mereka akan datang dengan macam-macam hasutan, benci tu ini. Jadi dia bukan lagi berkisar soal polisi, soal apakah yang mereka nak lakukan kalau mereka menang. Berbeza dengan Barisan Nasional. Kita bermula dengan calon ini sendiri pun kita dah mula tapis. Kan, kita dah mula pastikan calon-calon muka-muka baru sebanyak boleh yang kita boleh letak. Dan kita mahukan mereka-mereka ini menggantikan barisan kepimpinan masa akan datang. Dan saya nampak saya daripada Banatul Razak. Saya bila PKR menamakan Datuk Seri Dr. Wan Azizah, saya nampak macam dia bulan 12 ni umur 70 tahun. Jadi saya nampak macam takkanlah tak ada calon lain kan yang nak diketengahkan. Okeylah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim 75 bertanding, walaupun bagi saya dia dah agak tua, tapi sebab dia adalah presiden parti dan dia juga akan bertanding sebagai calon Perdana Menteri. So okey, kita faham. Tapi Nurul Izzah bertanding. Jadi bayangkan Nurul Izzah bertanding, Datuk Seri Anwar bertanding, takkan isteri dia pun bertanding. Maknanya 3 orang dalam satu keluarga bertanding. Kan? Jadi saya macam patutnya seorang berehatlah. Maknanya Datuk Seri Dr. Wazizah berehat. Okey, bagi Anwar Ibrahim bertanding, bagi Nurul Izzah bertanding. Dan Banatul Razak tu mungkin barangkali boleh letak calon lain. Calon-calon yang dalam mungkin calon tempatan ke ataupun siapa-siapa sajalah yang bagi mereka layak. Saya rasa dia orang ketandusan. Ketandusan kepimpinan dalam dia punya parti sendiri. Sebab tu dia tak ada pilihan lagi untuk menarik perhatian masyarakat di sekeliling tu. Contoh khususnya di Banatul Razak kan. Cubalah dia letak orang lain. Mungkin orang tak kenal siapa. Siapa dia ni? Siapa dia boleh buat kerja ke tidak kan? Kalau dia letak nama-nama yang besar-besar yang macam ni, yang popular. Yang popular. Jadi memudahkan lagi mereka. Kalau popular letak Ashraf lah bertanding. Ataupun letak artis bertanding popular. Kalau nak popular boleh letak artis. Ramai je kat sana. Insta famous pun banyak kan. Insta buat famous. review tu bagi dia orang kalau nak sangat dia orang berpolitik kan. Pak letak dia orang kan. Tapi itulah dia orang pun tak ada pengalaman kan. Dia maknanya parti tu dia kena bertanggungjawab. Betul. Letakkan calon tu kenapa? Kenapa nak letak calon muka baru? Kenapa sebab dia? Seperti saya kata tadi, kita letak calon ramai muka baru ni sebab kita nak negara ni ada proses perubahan. Jadi orang lama ni berehatlah. Mungkin PRU 16 nanti akan ada satu lagi proses. Okey, yang lama lagi berehat. Jadi lagi ramai muka baru dan akhirnya nanti kita akan nampak ramai barisan kepimpinan baru dalam Barisan Nasional. Itu yang menarik dia. Tak, kalau tu tengok zaman waktu ni zaman dululah, zaman Nabi Muhammad SAW kan. Nabi umur berapa dia masa jadi rasul kan. Lepas tu dia punya sahabat-sahabat dia yang belakang tu, dan mereka ni bila Nabi wafat apa semua, mereka pula yang mengambil alih kan. So jadi yang muda-muda ni yang akan mengambil alih. So jadi inilah barisannya. Sekarang ni kita tengok Datuk Seri Zahid Hamidi as presiden. So orang-orang muda ni yang akan meneroji bila orang lama tu dia dah berehat apa semua, orang baru yang akan teruskan pergerakan seterusnya. Setuju tak Ashraf kalau saya kata presiden kita ni Datuk Seri Zahid ni nak meninggalkan legasi pada PRU 15 ni? Legasi ni maknanya meninggalkan satu barisan kepimpinan muda yang baru.
Kalau kita lihat memang keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi membuat perubahan secara total 100% ni, bagi saya sangat-sangat setuju. Dengan pembaharuan yang dilakukan ini, dia akan memberikan impak yang sangat-sangat besar, dan saya yakin kat luar sana bukan kita saja, malah rakyat di luar sana akan teruja. Betul. Tertunggu-tunggu apa yang akan berlaku Apa yang lepas akan ni. berlaku Apa lepas yang akan berlaku lepas ni. Siapa yang menang, lepas tu lepas macam mana dia orang memerintah, macam mana apa hasil dan juga pembaharuan yang akan dibuat oleh seseorang itu kan. Jadi itu yang saya rasa rakyat sedang menunggu-nunggu kan. Jadi bila ada satunya kelebihan, bila kita orang baru ni kadang-kadang orang parti lawan ni susah nak cari kelemahan ni. Betul, Dia akan betul. cari kelemahan parti, kelemahan ni dia nak selalunya parti lawan akan mencari kelemahan individu seorang tu. Isteri dia, Yes. dia punya SPRM dia, Dia attack benda tu kan? Attack tu. Percayalah. Dia akan keluarkan statement-statement Betul. macam tu. Betul. Dan kita nampak PRU15 ini juga merupakan PRU yang ada 4 penjuru. GTA telah pun announce calon. Kita tak ada senarai calon-calon dia lah. Tapi kita nampak kita ada 3 calon punya senarai ni. Perikatan Nasional, PH dan juga Barisan Nasional kan. Saya nampak kita ambil di kursi-kursi yang menjadi tumpuan lah. Banyak kursi yang menjadi tumpuan sebenarnya. Dan antara kursi yang saya nak tengok ni macam Simpang Renggam ni, Mazli Malik. Dia akan ditentang oleh AR Hasni. Hasni Hasni ni, AR Hasni, Jenny Hasni ni Bekas Menteri Besar. bekas Menteri Besar. Jadi ini pertemuan yang bagi saya sangat menarik lah. Dan kita nampak juga di Hantuah Jaya ni. Hantuah Jaya ni pun Adam Adli. Ni ketua AMK kan, muda. Dia akan bertemu dengan Datuk Rizwan. Itu pun orang muda juga. Ni mana calon-calon muda dah bertembung ni. Jadi bagi saya dia satu benda yang sangat menarik. Banatul Razak Datuk Seri Wan Azizah di Barisan Nasional saya rasa tak pasti lagi sebab malam pengumuman semalam tak sebut calon Barisan Nasional di Banatul Razak. Jadi mungkin ada rundingan lagi lah. Rasa banyak lagi tempat-tempat yang Ada 6 rasanya kan yang masih ada rundingan. So, jadi kena bersabar kan, bersabar kita nantikan keputusan yang akan dilakukan oleh pihak yang kepimpinan tertinggi kita lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi Tambun ni boleh menang ke ni Ashraf? Tambun. Itu Lawan dengan Peja. Lawan dengan Peja, lawan Ashraf mengundi mana? saya di Setiawangsa. Oh, Setiawangsa. Setiawangsa Datuk Izzuddin kan? Datuk Izzuddin. Datuk Izzuddin. Dia akan lawan dengan Nik Nazmi kan? Nik Nazmi. Orang lama dua-dua tu. Oh, dia orang lama kat situ. Nik Nazmi Baru, kira calon muda dia lah. Calon muda tapi dah lama. Sebelum ni dia ada kat situ dah Betul, kan. di satu penggal. Tu pun mencabar juga tu kan? Sebab Mencabar. di Setiawangsa 90% orang Melayu di situ. Oh, So Melayu ramai di sana, jadi ada advantage untuk BN tu? advantage untuk BN, advantage untuk mereka jugalah. Sebab Dua-dua calon Melayu. Dua calon Melayu. So jadi macam mana kita nak kena bantu juga Barisan Nasional di Setiawangsa. Kita menang rasanya di Setiawangsa tahun PRU 13. Kita kalah pada PRU 14 yang lalu. Di Banatul Razak ni tempat saya dah 3 penggal kalah Ashraf. 2008 kami kalah. 2013. 2018. Kena menang lepas kita akan ni. berusaha untuk menang. Dan itulah kita harap kita dapat memenangi PRU 15. Dan bagaimana Ashraf melihat setakat ini kempen Barisan Nasional di peringkat bawahan ni lah, maknanya kawan-kawan dalam dunia apa ni? Sebelum calon, hiburan, sebelum kita PRU sekarang ni, sebelum Pengumuman calon. pembubaran tu, Pembubaran saya rasa benda ni dah jalan dah, start sikit-sikit, dah berlaku dah, kempen sikit. Orang dah mula ambil tahu lah kan? Orang semua ambil tahu kan. Dan sekarang ni kita nak kena mewawarkan ataupun kita nak bagi orang pengundi-pengundi baru tu khususnya untuk dia orang faham tentang politik ni. Siapa yang cepat dia yang dapat. Saya nampak diorang di peringkat media ni dia mula highlight tau. Kita kena hati-hati juga dan saya harap mereka yang berada di luar sana, rakan-rakan kita yang bersama kita pada petang ni Ashraf mereka juga kena bagi tahu kepada rakyat di luar sana bahawa parti-parti lawan ni hari ni mereka menyerang Barisan Nasional. Semua penjuru ni GTA serang Barisan Nasional, Pakatan Harapan serang Barisan Nasional, Perikatan Nasional serang Barisan Nasional. Saya nampak Barisan Nasional ni satu parti yang besar walaupun kalah PRU 14 tetapi masih lagi dianggap sebagai parti yang kuat oleh musuh-musuh politik mereka. Dan Barisan Nasional ni memang parti yang menjadi harapan rakyat. So bila kita jadi harapan, orang mengharapkan kita, orang meletakkan harapan yang tinggi pada kita. Kalau kita buat salah sikit saja orang akan cakap, itulah. Tapi kalau orang tak mengharapkan kita, orang tak pedulikan kita, kita buat salah apa pun orang tak heran. Habis tu kalau saya tengok, banyak orang komen tentang Barisan Nasional. Saya kata, Barisan Nasional ni menjadi
menjadi orang kata apa, tempat orang membuat kritikan, orang bernilai Barisan Nasional ni. Tukar calon ni orang pun komen, banyak dalam media sosial komen. Kalau cerita pasal BN ni macam-macam orang komen. Sebab apa Ashraf? Sebab orang meletakkan harapan kepada Barisan Nasional. Tapi kalau kita tengok tukar-tukar calon bergaduh dalam parti ni, PKR mula-mula dia buat calon Pakatan Harapan, Tan Chua keluar statement. Dia kata PKR pilih calon macam main daun teruk. Maknanya dalam PKR sendiri pun ada yang tak berpuas hati. Kenapa keputusan dibuat macam tu? Dan Datuk Anwar Ibrahim kata, oh yelah, kita yang mereka-mereka yang 5-6 orang yang lama-lama ni kena berehat, bagi peluang pada orang baru. Tapi dia orang kata, kenapa isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanding? Dia umur dah 70, bulan 19 ni. Jadi nampak, ketika dia nak kata macam tu, dia pun dah tua, 75. Isteri dia 70 pun bertanding. Sepatutnya, kalau dia tak nak Tan Chua bertanding, dia tak nak orang tu bertanding, orang ni bertanding, sepatutnya dia bertanding tak apalah. Isteri dia janganlah bertanding. Jadi benda ni nampak isu sebenarnya. Tapi orang tak memberikan sangat komen pada PKR ni sebab mungkin orang tak nampak PKR ni akan menang Pakatan Harapan ni. Jadi komen tu lebih kepada Barisan Nasional. Bila cakap pasal isu bila kita tengok dalam berpolitik anak beranak ni kan, selalu akan jadi aim untuk masyarakat netizen untuk kecam. Jadi bukan itu saja, di kalangan kita pun perkara yang sama berlaku kan. Jadi kenapa Datuk Zahid membuat keputusan tu, sebab mengelakkan perkara-perkara ini berlaku. Dengan ada kelebihan masing-masing, supaya kita nak mengurangkan kritikan, mengurangkan kelemahan dalam Barisan Nasional. Kita nak tunjukkan lebih pada kebaikan dan juga performance masing-masing. Bukan kita nak tengok nak jatuhkan seseorang tu sebab dia punya bad debt dia. Dia punya kelemahan dia. Kita bukan nak cari kelemahan kat situ. Itu yang kita kalau boleh nak kurangkan cakap dari segi parti politik ni disebabkan mencari kelemahan-kelemahan individu. Itu je. Apa harapan Ashraf pada 1911 ni? Saya memang mengharapkan Barisan Nasional menang. Noktah. Itu saja. Saya mengharapkan tu, dan juga bila ada kemenangan ini akan memberikan pembaharuan bukan saja dari segi arena politik dalam Malaysia yang selama ini asyik menyalahkan antara satu sama lain, menghukum antara satu sama lain. Sebenarnya kita politik ni adalah bersih, kita yang mewarnai dia. Jadi kita bila ada perubahan kat sini, dan kita mengharapkan perubahan yang secara total. Maknanya dari segi landscape politiknya, kritikan yang diberikan, yang membina. So jadi lepas tu bila sesuatu contoh parti Barisan Nasional menang kerajaan, so kita akan meneruskan kita punya agenda reform, agenda pembangunan dengan cara yang baik, supaya tidak akan dengan apa yang perkara-perkara yang negatif ni kita tak nak ambil dah tahu ni. Ambil cuma untuk kritikan diterima dan kita buat pembaharuan tambah baik. Bukan kita nak kritik, kita nak membalas dia punya kritikan dia, ini tak betul, ni salah, kita betulkan ni. Ini salah. Sebenarnya benda tu dah itu cara lama dah. Cara lama. Kita orang muda sekarang ni, kita nak terus pergi, kita tahu apa tawaran diberikan. Apa kelebihan kita dapat. Apa yang bagus dalam kerajaan ni. Adakah dia menjaga Islam, adakah dia menjaga orang Melayu kita, adakah jaga agama-agama kita, adakah dia menjaga ekonomi kita, dan juga dari segi pendidikan. Itu semua kita nak kena tengok dari segi keseluruhan. Dia kena macam kerajaan ni macam suami yang baik lah jaga isteri kan, jaga anak-anak kan. Dia berpeluh juga. Dia bila cakap dengan Datuk ni sikit-sikit nak selit kan. Memang kalau dia seorang suami yang baik, kita perlu fikir dari segi keseluruhan. Betul. Suami yang soleh kena cari ilmu yang bagus untuk jadi suami yang soleh. Kena cari ilmu. Sama dia jadi kerajaan, jadi pemimpin. Betul kan? Dalam surah Arab 2 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesebuah kaum itu hinggalah kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi apa yang saya maksudkan dalam surah ni, ayat firman Allah ni, kita yang bentuk apa dalam diri kita. Kalau dalam parti Barisan Nasional macam ni, kita yang ubah dia. Kalau kita nak ubah jadi lebih baik, akan lebih baik. Kalau kita nak ubah dia tak baik, dia akan jadi tak baik. So apa perubahan yang boleh dibuatkan oleh kita presiden itu, memang saya sangat-sangat setuju. Bercakap pasal perubahan tadi Ashraf, kita nampak barisan calon telah pun diumumkan. Mungkin ada lagi 4-5 tempat yang masih ada rundingan akhir. Dan kita nampak barisan kepimpinan baru diperlis 3 baru ada parlimen calonnya, dan banyaklah negeri-negeri lain pun nampak banyak calon-calon muka-muka baru yang diketengahkan. Ini petanda yang baik. Dan kalau Barisan Nasional menang, kita tahu kita pun telah pun menamakan calon Perdana Menteri kita, dan kita nampak barisan kabinet yang menang ni
akan ada rangkuman muka-muka baru dan juga muka-muka yang telah pun berada dalam Jemaah Menteri sebelum ini yang berpengalaman. Jadi rangkuman ini akan membina satu pasukan yang lebih baik. Dan yang ketiga, saya nampak Ashraf, perubahan ni saya nampak Barisan Nasional juga akan bawa SPRM itu diletakkan di bawah jawatan kuasa parlimen. Ini salah satu telah pun disebut oleh kepimpinan parti. Dan yang keempat, akan ada akta pendanaan politik. Kita akan gubal satu akta pendanaan politik dalam mengurus tadbir, menyelia satu framework kerangka dana-dana pendanaan politik. Kerana ini semua adalah menuju kepada negara maju dan kita mahukan isu salah guna, isu rasuah ini dapat ditangani dengan baik. Sebab isu rasuah, isu salah guna ini saya kira Barisan Nasional belajar daripada kekalahan PRU14. Dan kita kalah itu ada hikmah yang besar. Dan atas kekalahan itu juga kita bangkit kembali. Kita bangkit kembali di 7 pilihan raya kecil, 2 pilihan raya negeri kita buat perubahan. Di Johor, bila kita buat perubahan, rakyat memilih Barisan Nasional di Johor. Dalam tempoh daripada bulan 1 sampai bulan 9 ke macam tu bulan 10, kita dah rekodkan lebih kurang 60.9, hampir 61 bilion pelaburan masuk di Johor. Ini adalah merupakan jumlah pelaburan yang paling besar dalam tempoh itu dalam sejarah negeri Johor. Maknanya, kestabilan tu dibuat. Dan kita lihat Menteri Besar dia on Hafiz, orang muda. Dan dia punya esko-esko dia ramai yang muda-muda. Walaupun di Johor ni kita tahu, negeri yang banyak melahirkan pimpinan-pimpinan UMNO yang berpengalaman. Kita ada Tan Sri Syahri Samad di Johor, kita ada Datuk Dr. Muhammad Zarkasi kan. Sekarang ni jadi speaker. Datuk Mutalib. Datuk Mutalib memang ramai. Kalau kita dari peringkat pusat pun memang Datuk Ishamnya, Khalid Nordinnya, Zalina, Datuk Noraini. Banyaklah kalau kita nak sebut tu mungkin ada orang besar, orang lama. Orang lama cukup pengalaman. Dan Tasim Mahidin sendiri pun sebagai bekas timbalan Presiden UMNO juga daripada Johor, dan ramai sebenarnya Johor melahirkan, dan nampak proses di peringkat negeri itu telah pun berikan peluang kepada barisan baru. Jadi inilah yang kita nampak boleh dibawa di peringkat pusat, dan mudah-mudahan Barisan Nasional menang. Dan saya nampak satu lagi yang menarik. Kalau Barisan Nasional menang, saya nampak lagi ke depan. Saya nampak Anwar Ibrahim kalau dia kalah kali ini, maksudnya dia mungkin menang, dia mungkin kalah, kita tak pasti. Tapi kalau Barisan Nasional menang, maknanya Pakatan Harapan tak tubuhkan kerajaan. Perikatan Nasional tak tubuhkan kerajaan. Saya rasa PRU16, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan bertanding, Tuan Guru Haji Hadi pun tak akan bertanding. Tasim Mahyudin dah bagi tahu dia last, term ni dia last. Maknanya dia pun tak akan bertanding PRU16. Dan ramai barisan-barisan kepimpinan lama ini akan berhenti di semua parti. Termasuk dalam UMNO juga sebahagiannya. Tuan Mahathir. Tuan Mahathir mungkin tidak akan bertanding juga, saya rasa. Ni mungkin pilihan raya terakhir buat Tuan Mahathir. Saya rasa lah. Dan PRU16 nanti, kita akan nampak barisan baru pula dalam Pakatan Harapan, dalam Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Jadi, inilah titik permulaan kepada perubahan politik yang baru, yang lebih besar pada PRU16. Itu pandangan saya, Ashraf. Okey, bang. Okey, Tok. Yes. Kita dah sampai hujung-hujung rancangan kita ni. Macam-macam idea, macam-macam cerita, macam-macam perbincangan yang kita telah kongsikan bersama-sama dengan anda semua di dalam Facebook BNCom. Mungkin yang sedang menonton sekarang ini boleh share kepada kawan-kawan di luar sana, dan jangan lupa hashtag kestabilan dan kemakmuran dan juga hashtag Barisan Nasional, supaya di luar sana akan lebih tahu tentang Barisan Nasional, apa perkembangan yang berlaku sekarang. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, dengan ilmu, dengan idea, macam cerita. Ada benda yang saya tak tahu, saya tahu kan. Betul. Bukan saja saya, mungkin di luar sana pun ada yang dapat berita-berita yang menarik untuk saya. Saya harapkan Ashraf lepas ni boleh ajak saya lah pergi dalam dunia lakonan kan. Boleh. Tak ada gurau je. Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah itu saja. Saya harap dengan perkongsian yang ada ni kita dapat manfaatkan bersama-sama dan terus menyokong Barisan Nasional, kestabilan dan kemakmuran. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua,
cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masa